Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini penamaan calon. Sudah pasti ramai yang berdebar-debar menantikan PRU 15 yang tidak lama lagi akan tiba pada 19 November. Sudah pasti kita melihat di WhatsApp, status di Facebook, story Facebook, di mana-mana laman media sosial, di YouTube ataupun di grup WhatsApp masing-masing berkenaan dengan kehangatan penamaan calon pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, hari ini ada satu berita tergempar yang saya nak kongsi dengan kamu, yang aku nak kongsi dengan kamu, yang terjadi di Malaysia hari ini untuk penamaan calon. Apa yang terjadi? Sudah pasti semua pun ada yang gembira. Hari ini penamaan calon yang Anda suka, yang Anda minati akan dicalonkan hari ini. Tetapi adakah ada benda yang bakal menghalang mereka daripada dicalonkan, ataupun ada keadaan yang tidak mengizinkan sehingga penamaan calon ini hari ini mungkin dibatalkan? Kita tidak tahu. Tapi hari ini ada satu berita yang saya ingin kongsikan, dan khusus kepada penyokong Barisan Nasional, penyokong UMNO daripada Malaysia kini. Secara live ataupun langsung, Anwar hadir sokong calon Barisan Nasional di Ketere. Untuk pengetahuan Anda, di Ketere adalah saingan 4 penjuru dan sangat hangat, yaitu antara Perikatan Nasional, antara Pakatan Harapan, antara UMNO dan juga GTA, Gerakan Tanah Air. Hari ini pada 10.15 pagi, Klang Selangor, Peniaga Permadani Deepak Jayakisan mengesahkan bertanding sebagai calon bebas di kerusi Parlimen Klang. Pada mulanya beliau diumumkan sebagai calon Perikatan Nasional di Pulai di Johor, namun dia menarik diri. Ia bertanding sebagai bebas, katanya kepada Malaysia Kini, selepas tempo penamaan calon ditutup. Ini satu berita lagi aku nak kongsi. Peniaga Permadani Deepak Jayakisan mengesahkan bertanding sebagai calon bebas di kerusi Parlimen Klang. Deepak pada mulanya diumumkan sebagai calon Perikatan Nasional di Pulai di Johor, namun dia menarik diri. Ini pasti membuat kepala Muhyiddin Yassin pening sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Katanya ia bertanding sebagai bebas, katanya kepada Malaysia Kini, selepas tempo penamaan calon ditutup. Dalam pada itu di Ketere pada 10.06 pagi, pertembungan 4 penjuru. Ini paling hangat. Pasti ramai yang akan terkejut. Pertembungan 4 penjuru di Parlimen Ketere yang membabitkan calon Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, dan juga putra yang mewakili Gerakan Tanah Air. Aku nak cakaplah, pertembungan 4 penjuru ini di Ketere yang dihadiri oleh Anwar Musa. Anwar Musa hadir sokong calon Barisan Nasional di Ketere. Selepas beliau digugurkan, kita nampak kesetiaannya di Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan, Barisan Nasional yang diwakili Ketua Puteri UMNO Ketere, Marzwani Ardila Arifin, dan Perikatan Nasional yang bertanding menggunakan logo PAS di Kelantan yang diwakili Clear Muhammad Nur, dan untuk Pakatan Harapan pula yang mempertaruhkan Rahimi El Muhammad, manakala putra mewakili Gerakan Tanah Air. Putra diwakili Hanif Ibrahim. Kerusi Parlimen Ketere dimenangi Barisan Nasional pada PRU ke-14 lalu yang ditandingi bekas Setia Usaha Agung UMNO, yaitu Anwar Musa. Pada pilihan raya umum ke-14, Anwar menang dengan majoriti 4.626 undi, menewaskan Wan Ismail, Wan Juso dari PAS, dan Razi Jidin dari Bersatu. Bagaimanapun, nama Anwar digugurkan sebagai calon oleh Barisan Nasional pada PRU 15. Tiada calon lain termasuk calon bebas tampil mengemukakan borang pencalonan. Untuk Shah Alam pula, Perikatan Nasional, PH, dan Gerakan Tanah Air berentap di Shah Alam. Pegawai pengurus pilihan raya Asma, Muhammad Zain, mengisytiharkan pusat penamaan calon Shah Alam ditutup. Ini paling menggemparkan. Jadi ramai yang
terkejut dengan hari ini kita ada penamaan calon dan sudah pasti banyak yang berlaku. Pertemuan di Ketere, 4 penjuru. Di Shah Alam pula pegawai pengurus pilihan raya Asma Muhammad Zain mengisytiharkan pusat penamaan calon Shah Alam di Section 19 ditutup. Penyokong pejang membawa perhatian semua dengan menyanyikan lagu kebangsaan negaraku. Perikatan Nasional meletakkan calon Dr. Afif Bahardin, calon Gerakan Tanah Air Muhammad Rafiq Rashid Ali, calon Pakatan Harapan Azli Yusuf dan calon Barisan Nasional Hizatul Isyam Abdul Jalil. Di mana di Shah Alam, pegawai pengurus pilihan raya Asma Muhammad Zain mengisytiharkan pusat penamaan calon Shah Alam di Section 19 ditutup. Untuk di Langkawi pula, Kedah, seorang penyokong Parti Pejuang tiba-tiba pengsan ketika hadir berhimpun penyokong proses penamaan calon di pejabat daerah dan tanah Langkawi kira-kira jam 9.50 pagi tadi. Terdapat orang pengsan lah pula. Aduh, ini memang sangat pening lah. Aku nak fikir mungkin dia terlalu fanatik ataupun kita tidak tahu kenapa dia pengsan. Penyokong parti ini pengsan. Kampanye PRU 15 bermula. Penamaan calon tutup. Pada 10 pagi di Putrajaya, proses penamaan calon PRU 15 selesai apabila semua pusat berkenaan ditutup secara rasminya pada 10 pagi. Penamaan calon yang bermula pada 9 pagi di 222 pusat penamaan calon di seluruh negara PRU 15 yang membabitkan 222 kursi parlemen dan 59 kursi Dewan Undangan Negeri di Perak, Pahang 42, Perlis 15 serta turut diadakan serentak ialah PRK Dun Bugaya Sabah. Sebaik saja pengisytiharan calon-calon yang bertanding oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dilakukan. Aktiviti kampanye pilihan raya umum selama 14 hari bermula secara rasmi hingga 11.59 malam 18 November. Tidak sangka tidak lama lagi kita akan mengadakan PRU. Untuk kampanye di Kulai pula rasmi bermula di Kulai 10 pagi. Pulai Johor, pertandingan 3 penjuru di kursi parlemen P161 Pulai dengan penyandang timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berdepan timbalan pengurusi Barisan Nasional Johor BN Nur Jazlan Muhammad dan calon Perikatan Nasional Loh Kok Yong. Tonton puan, ini adalah berita yang tergempar untuk penamaan calon hari ini. Terdapat seorang lagi individu rakyat Malaysia, lelaki 80 tahun, pertama kali bertanding, Bayan Baru, Pulau Pinang. Ravinder Singh PRM antara 6 calon yang akan merebut kursi Parlimen Bayan Baru. 6 calon antara 6 calon di Bayan Baru untuk merebut kursi ini. Dia yang berusia 80 tahun berkata, tujuannya untuk bertanding buat kali pertama adalah untuk memperbetulkan apa yang salah di negara. Sudah 80 tahun masih mempunyai semangat juang yang tinggi. Mungkin dia melawan Mahathir Kot. Rafizi, kelas pekerja sokong Pakatan Harapan. Rafizi Ramli berkata, kawasan Parlimen Pandan merangkumi kelas pekerja yang sentiasa menyokong Pakatan Harapan. Namun katanya lagi, PKR akan tetap terus meneliti masalah yang dihadapi penduduk di lapangan. Pago Johor, ini adalah tempat Muhyiddin Yassin. Jika size konvoi menjadi petanda siapa akan menang, maka ia persaingan sengit antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin menjadi calon pertama tiba diiringi konvoi 40 kereta dan 500 motosikal. Begitu juga dengan penyokong calon Barisan Nasional Razali Ibrahim yang membunyikan horn untuk menandakan ketibaan mereka. Calon PH pula diiringi kira-kira 20 penyokong. Tuan-tuan dan puan, itu adalah berita yang terkini untuk penamaan calon. Manakala di Bagan Dato, Perak, sementara menunggu untuk menghantar borang, calon PKA Samsul Iskandar yang ceria berkata dia teruja untuk mencabar Ahmad Zaid Hamidi. Bagan Dato ini adalah salah satu
tempat pertandingan yang sengit antara Presiden UMNO dan juga calon PKR yaitu Samsul Iskandar yang dikatakan adalah giant killer kalau saya tak silap. Adakah Zaid Hamidi akan beroleh kemenangan di Bagandato ataupun mungkin PKR PH akan menang pula? Ini pasti mengejutkan Zaid Hamidi. Dia akan berlawan dengan Pakatan Harapan untuk mengambil kerusi yang telah Zaid Hamidi tawan ataupun telah Zaid Hamidi takluk, kerusi yang sudah lama dia pegang selama 6 penggal, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Zaid Hamidi dapat mengekalkan ataupun adakah ini adalah PR15 terakhir Zaid Hamidi? Kita tidak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info, untuk update terkini politik di Malaysia, terutamanya untuk PRU15.